Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam sejarah tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Hari ini kita akan menyambung pelajaran yang lepas iaitu tajuk Warisan Negara Kita. Unit 1, Institusi Payung Negara bahagian 2. Bersama saya, Cikgu Siti Hanifah. Okay, standard kandungan hari ini ialah 6.1 Institusi Raja. Standard pembelajaran 6.1.3 menjelaskan makna daulat dan derhaka. 6.1.4 membandingkan kedudukan serta peranan Raja Melayu dahulu dan kini. 6.1.5 menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Elemen kewarganegaraan hari ini ialah K6.1.7 menerangkan kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. K6.1.8 menghuraikan kepentingan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Objektif kita hari ini ialah pada akhir pelajaran 1. Murid faham maksud daulat dan derhaka. Kedua, murid boleh membezakan kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Ketiga, murid tahu negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. 4. Murid faham pentingnya sikap taat setia dan mempertahankan kedaulatan institusi raja. Baiklah, kita masuk ke tajuk Raja Berdaulat. Sultan atau Raja merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjung oleh rakyat jelata. Melalui Wahdat, iaitu antara Seri Teri Buana dan Demang Lebar Daun, maka lahirlah konsep daulat dan derhaka. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat akan dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, maksud daulat di sini ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Manakala derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang derhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Sekarang kita pergi ke tajuk perubahan pada institusi raja. Malaysia antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak dahulu, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan negara. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Antara fasa-fasa tersebut ialah yang pertama, institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Pada zaman ini, raja merupakan ketua kerajaan negeri. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Fasa yang kedua ialah institusi raja pada zaman penjajahan British. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri, tetapi baginda tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk menguruskan pentadbiran negeri. Fasa yang ketiga, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Raja atau sultan masih lagi dikekalkan sebagai ketua negeri, tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Governor Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Dan fasa yang keempat, institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan.
Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Institusi yang di-Pertuan Agong ataupun kita panggil YDPA diperkenalkan selepas kemerdekaan. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir-gilir. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Baiklah, kita pergi ke tajuk terakhir iaitu institusi raja di dunia. Okey. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Meraja menjadi tonggak utama dan sistem pentadbiran beraja. Kini terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Kita lihat pada peta yang dipaparkan. Antara negara yang masih mengamalkan sistem raja ialah United Kingdom, Denmark, Maghribi, Thailand dan Malaysia sendiri. Ini adalah antara negara yang masih mengamalkan sistem beraja. Institusi raja menjadi lambang perpaduan dan kemakmuran negara. Kita sebagai rakyat seharusnya memberi taat serta sepenuhnya demi mempertahankan kedaulatan institusi raja. Sebelum kita pergi ke rumusan, kita lihat dulu glosari yang terdapat dalam tajuk ini. Yang pertama kita tengok fadihat. Fadihat bermaksud perbuatan mencela. Syarak bermaksud hukum mengikut agama Islam. Termeterai maksudnya dipersetujui. Nista maksudnya kata-kata menghina. Paman, panggilan untuk lelaki yang dihormati atau lebih tua. Majlis Eksekutif adalah satu organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Jemaah Menteri pula merupakan badan yang dianggoti oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Manakala kuasa mutlak bermaksud kuasa penuh atau tidak terbatas yang dimiliki oleh raja. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita lihat pada rumusan pelajaran. Yang pertama ialah murid harus faham maksud daulat dan haka. Ingat daulat iaitu kekuasaan. Dan haka bermaksudnya kita ingkar kepada titah perintah raja. Kedua, murid tahu institusi raja mengalami fasa perubahan dari semasa ke semasa. Ingat 4 fasa. Fasa yang pertama, fasa pada zaman kerajaan Melayu awal. Yang kedua, pada zaman penjajahan British. Yang ketiga, pada zaman pendudukan Jepun. Dan yang keempat, zaman selepas kemerdekaan sehingga kini. Yang ketiga, kita harus berbangga dengan institusi raja di negara kita. Yang keempat, kita harus menghargai dan hormati institusi raja yang ada di negara kita. Yang kelima, kita perlu mempertahankan kedaulatan institusi raja bagi menjamin kemakmuran negara. Dan yang keenam, kita haruslah memberi taat serta yang sepenuhnya kepada raja dan sultan bagi menjaga keharmonian negara kita. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya minta kamu untuk membuat latihan yang akan diberikan. Kemudian latihan itu dan juga nota kamu perlu hantar pada guru kamu apabila naik sekolah nanti. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.